Jadi macam mana kita tak nak menyertai kerajaan, dan kalau tak ada orang nak menyertai kerajaan, sebab ke bawah dulu tuanku dah putuskan supaya Perikatan Nasional kerjasama dengan PH. PH tak ni, PM tak nak. Kalau kita tak sertai tuan-tuan, akhirnya kita kena buat re-election. Betul tak betul? Kalau buat re-election ni tuan-tuan, dalam keadaan kita jadi kerajaan pun kita tak ada duit, kan? Dia orang ni ketika dia daruratkan negara, dia sempat sakau berbilion tuan-tuan, dia orang sakau ni. Kita pun mula tak tahu. Bila kita orang tahu? Bila tersebarnya video-video ni, barulah SPRM masuk siasat. Bila SPRM masuk siasat, 90 orang bersetuju untuk menjadi saksi memberi keterangan. Itu yang baru terbongkar. Lepas 90 orang tu bagi ni, dicari money trail ni, baru SPRM dapat identify 10 orang yang setuju, kontraktor-kontraktor jana wibawa yang setuju beri keterangan. Barulah terbongkar tuan-tuan rasuah skandal jana wibawa ni. Kalau tidak, kita pun tak tahu jana wibawa tuan-tuan. Yang kita tahu Wan Saipul, Wan Jan. Lepas pilihan raya baru tahu ada Wan Saipul, Wan jana wibawa, kan? Sebelum tu kita tak tahu. Dia orang juga yang bodoh, yang orang bagi rasuah tu bagilah sembunyi-sembunyi. Dia bagi terang-terang kat masjid, dekat pejabat daerah. Kemudian ada yang buat dekat apa ni, pejabat adun. Kemudian janji 300,500, lepas tu bagi 100,500. Dia kelepeknya 200. Ada juga. UMNO pun kadang-kadang ada masalah macam ni tuan-tuan. Rupanya dalam PAS pun dah ada juga masalah ni. Saya lupa kawan-kawan daripada Amanah ada datang tadi. Siapa nama? Abang Badarudin. Kita ucap selamat datang. Itu sebabnya saya nak beritahu saudara, bila kita dah cakap macam-macam dah, saya nak beritahu saudara, sebelum pilihan raya semua orang berusaha nak menangkan parti kita. Betul tak? Kita ingat rakyat ni saudara dah buat kesilapan tahun 2018, dah merasa undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Kali ni dia akan solid bantu kita balik, menangkan kita balik. Rupa-rupanya saudara, dengan bantuan daripada manusia-manusia dalam parti kita sendiri yang sabotaj parti kita, melengahkan pilihan raya, kemudian melakukan sabotaj bila tak dapat menjadi calon pilihan raya. Akhirnya tengok apa jadi. Dah lah ditambah dengan duit jana wibawa yang mereka ada yang luar biasa, kekayaan ni. UMNO ni saudara, BN ni, satu pilihan raya ni mereka akan belanja 2.2 bilion. Ini Datuk Seri Najib kena cari dulu. Tiap-tiap kali pilihan raya memang kita kena cari 2.2 bilion. Sebab nak kena jaga 222 kawasan parlimen dan 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri. Semua di atas bahu Datuk Najib. Tapi tahun ni, tahun lepas, hujung tahun, bulan November, Perikatan Nasional berbelanja, saya tak tahu berapa bilion tuan-tuan. Kerana mereka mampu sampai ke tahap membeli undi. ABN ni dulu terkenal dengan kemampuan keuangan dia, betul tak? Poster dia apa semua. Tapi dari pilihan raya Melaka, pilihan raya Johor sampai ke pilihan raya pusat, kita tengok poster-poster Perikatan Nasional macam sampah sarap banyak. Betul tak betul tuan-tuan? Ni ada pergi ke tak ni pilihan raya ni? Ada pergi tak? Kalau siapa pergi dia boleh nampak banyak poster dia. Kampung tu kalau ada 7 orang penduduk pun, poster Muhyiddin yang besar tu tetap ada. Billboard dia, lepas tu dia punya LED truck, truck yang ada gambar dia, tuan-tuan, sangat mewah. Tetapi kita tak sangka dia orang ni sampai boleh membuat majlis angkat sumpah sebelum pilihan raya. Biasa pilihan raya dulu baru angkat sumpah. Ini sebelum pilihan raya dia, wallahi saya undi PAS. Dia undi, dia bayar pengundi ni tuan-tuan. Rasuah yang dilakukan secara berskala besar. Macam mana dia orang tak menang? Kita pula first time melibatkan golongan yang berumur 18 tahun dan ke atas ni, automatik boleh mengundi pilihan raya. Mak bapak kita, biasa yang umur 18 ni saudara, masih lagi di bawah beasiswa FAMA. Beasiswa father and mother. Itu beasiswa FAMA lah tu. Tapi FAMA bagi RM10, RM10 kan. Kalau zaman saya sekolah dulu kat Main
RM1 kan mak bapak bagi. Zaman mak bapak kita pula 5 sen pun ada kan. Tapi sekarang ni paling tinggi pun RM10, RM20. Hari raya mungkin RM50. Kalau yang kaya sikit dia bagi anak dia RM100 seorang. Betul tak? Tapi pilihan raya lebih teruk daripada yang raya. Sekali bagi RM350. Yang dekat Terengganu tuan-tuan lagi dahsyat. Dia buat dekat pejabat daerah ni. Lepas tu bagi duit tu yang kerajaan bagi, kasih, belia, macam-macam pencen semua dia bagi, dia bagi, kemudian ada sampul surat ni sekali dengan muka pemimpin-pemimpin PAS. Dan ada satu orang dapat sampai 600. Kalau macam kat Paguh tu 500. Dekat apa ni, Larut 500. Dekat Paguh ada yang satu keluarga dapat 1000. Tuan-tuan, memang kita tak boleh lawan. Saya duk ingat dulu kan, kalau macam ni Aziz cakap kan, dapat gula kacau, dapat pitih ambil, tapi undi PAS. Betul tak? Kita duk ingat bolehlah kempen macam tu. Orang bagi duit ambil, tapi undi jangan bagi. Rupa-rupanya saudara, bila dapat duit ni tuan-tuan, dia orang lupa zaman ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri ni tuan-tuan, dia lockdown satu negara semata-mata takut undi tak percaya berlaku ke atas diri dia. Dan bila lockdown ni, dua benda yang dia untung. Pertama, tidak berlakunya undi tidak percaya kepada diri dia. Jadi dia boleh kekal jadi Perdana Menteri. Tetapi yang paling bahaya ni tuan-tuan, bila lockdown, dia boleh berbelanja duit kerajaan tanpa perlu membawa perkara tersebut di dalam parlimen. Yang itu yang kita tak perasan sebenarnya saudara. Dan sepanjang tempoh itu, Muhyiddin sendiri mengatakan dia berbelanja 600 bilion ringgit. Dan daripada 600 bilion ni, mungkin ada sebahagian besarnya daripada duit sana duit sini. Tetapi yang duit kerajaan yang dia belanja ni ada 92.5 bilion. Dan bila dia merasuah pengundi-pengundi dalam pilihan raya yang lepas, dia yakin bahawa benda ni tak akan bocor dan dia tak akan kena tangkap, sebab Menteri Dalam Negeri yang kerja tangkap orang ni orang bersatu. Betul? Ini kesilapan kita, sebab kita berada dalam satu kerajaan dengan mereka. Orang pun tak boleh beza. Kau tanya budak umur 18 tahun, dia kata tahun ni saya akan undi Perikatan Nasional sebab apa yang Ismail Sabri buat bagus. Nampak tuan-tuan? Dia akan undi Perikatan Nasional kerana apa yang Ismail Sabri buat bagus. Kan masih ujung-ujung tu Ismail Sabri ada bagi bantuan untuk apa ni, anak-anak muda kita. Dia tak tahu Ismail Sabri itu Barisan Nasional. Perikatan Nasional ni kepala dia Muhyiddin Yassin. Walaupun jiwa dia sama, tapi parti yang berbeza. Dia orang tak boleh differentiate. Jadi bila tak boleh differentiate ni saudara, anak-anak muda ni bila dapat duit berubah tuan-tuan. Ini antara faktor sebenar yang memberikan lonjakan sampai dia boleh menang 74 kursi. Bukan sikit. Dan saya nak beritahu saudara, bukan hanya di Kelantan, Terengganu, di Larut, di Johor, tidak. Serata Malaysia tuan-tuan, dia really spend. Itu sebab ada orang tanya dengan saya, kenapa kita tak ambil pendekatan macam bekas calon Parlimen Shah Alam ni lah, kan? Dia kata, kenapa kita tak boleh jadi pembangkang? Tuan-tuan tahu tak, nak bertanding pilihan raya yang lepas ni, kan? Kita suruh Ismail Sabri cari duit sampai ke ujung, tak nampak bayang. Kita tahu duit sampai, tapi tak sampai. Kemudian berpakat, separuh presiden cari, separuh dia cari. Sama juga. Sama juga. Ada masalah tuan-tuan. Kita masa pilihan raya tanya dengan Datuk Azhari, berapa sen yang pusat bagi kepada kawasan-kawasan parlimen? Kita nak bertanding yang kali pada 19 November tu pun duit tak cukup. Duit tak cukup. Tapi hari ini saya nak beritahu saudara, dalam banyak-banyak 5 tahun saya menjadi pembangkang ni, sekarang ni keadaan yang kita kata orang tu paling stres. Paling stres dalam sejarah saudara. Kalau jadi pembangkang ni tuan-tuan, cukup mudah. Cukup mudah. Kerja kita balon saja.
Tapi bila dah kembali jadi kerajaan ni saudara, Masya Allah, menjadi kerajaan dalam keadaan hari ini fitnah ni saudara, hanya di hujung jari. Sekali tekan ni fitnah boleh viral. Kemudian orang yang tak tahu apa-apa ni saudara, dia orang tak tabayun, tak cek apa yang dia dapat tu betul ke tak betul ke, dia pun tolong share. Bila time kita jawab ni saudara, jumlah orang yang nak tolong share tu tak sampai 1/10 daripada orang yang share benda-benda yang boleh menyebabkan kemarahan rakyat. Jadi saya nak beritahu saudara, keadaan hari ini bukan satu keadaan yang mudah bagi mana-mana kerajaan. Tak kira lah, kita tengok Muhyiddin ambil alih daripada Mahathir. Mahathir peringkat awal masa saya lawan dia, saya rasa paling tidak pun 2 tahun confirm orang akan benci dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, 6 bulan orang dah mula benci dia. Betul tak betul? 6 bulan. Saudara, kemudian dia ambil alih oleh Muhyiddin. Kita ingat tu dah cantik dah, kita nak buat pilihan raya, tapi nak buat macam mana ketika itu Covid baru masuk, baru masuk Malaysia ketika itu. Akhirnya Kebawah-Duli Tuanku memutuskan tidak membenarkan permintaan UMNO dan PAS ketika itu yang mahukan pilihan raya diadakan. Maka kita pun terpaksa menerima seorang Perdana Menteri baru. Walaupun peringkat awal dipanggil semua ahli parlimen, tidak ada pun satu ahli parlimen yang mendapat mandat 112 orang untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu sebabnya Kebawah-Duli Tuanku terpaksa meminta supaya ketua-ketua parti berpakat. Bila ketua-ketua parti berpakat, ketua parti menandatangani persetujuan untuk mengangkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri secara en blok. Itu yang Muhyiddin dapat 114 orang sokong dia menjadi Perdana Menteri. Sekerat jalan, peringkat awal Muhyiddin ni ikut cakap kita. Peringkat awal apa juga cadangan Datuk Seri Najib, cadangan dari segi sudut ekonomi, cadangan untuk membenarkan pengeluaran KWSP, cadangan untuk memberikan bantuan kepada orang yang di lockdown dan sebagainya, semua dia ikut. Orang mula panggil dia Abah, tuan-tuan. Dia bila dia orang dah panggil dia Abah ni saudara, dia dah rasa syok saudara. Lepas tu dia mula besar kepala. Dia mula nak tanam pemimpin-pemimpin kita. Duit kita dibekukan dia 3 kali saudara. Kita terpaksa dia orang mahkamah dah putuskan pulangkan balik duit kita ni, tak ada kaitan dengan YMDB. Mereka apa ni, tak apa. Mereka apa nama? Mereka rayu pegawai negara rayu. Tak nak bagi sampai last kali barulah dapat balik duit kita. Kemudian mereka cuba sumbatkan pemimpin kita, dan hari ini seorang daripada bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, telah berjaya mereka sumbatkan ke dalam penjara. Macam mana kita nak bantu dia untuk jadi Perdana Menteri lagi sekali, tuan-tuan?